Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang mengajar kita, mengajar saya. Jadi sebelum saya bercakap, saya minta pada Allah supaya ajar saya cakap yang betul, dengan cara yang betul, dalam bahasa Melayu yang indah, atau dalam bahasa Inggeris yang indah. Jadi apabila lepas saya bayan, kamu tengok bayan tu dalam bahasa yang indah, kamu pun heran. Jadi kamu tak tahu bila Allah ajar, indah mana pun boleh buat. Jadi yang tahu bahasa indah ni Allah Ta'ala. Ada orang bercakap dalam bahasa tapi dia tak indah. Tak indah maksudnya tak berapa menarik lah bahasa. Makna okey, tapi bahasa. Jadi bukan kita hanya nak bercakap, kita nak bercakap dalam bahasa yang indah, yang indah didengar. Ya, jadi bahasa Melayu dia lain dengan bahasa Inggeris. Indah bahasa Inggeris pun lain. Jadi bercakap dalam bahasa indah ni adalah kemampuan yang Allah beri pada bukan semua orang, yang Allah mau bagilah. Jadi kita mesti minta pada Allah. Nah, bercakap dalam bahasa Inggeris yang indah, bercakap dalam bahasa Malaysia, Melayu yang indah. Jadi macam Rashidi, dia tak boleh cakap Melayu yang indah, kolokvial Melayu namanya. Yang tak indah ni kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil colloquial English, atau Melayu bahasa pasar. Kan? Kalau orang pendatang dia cakap Melayu ya, kita boleh faham je lah, indah tak ada. Macam Rashidi je. Colloquial. Colloquial English. Jadi tuan-tuan yang boleh bahasa pun dia ada dia punya keindahan. Quran tu bahasa Arab yang tersangat indah. Bahasa Quran. Sehingga penyair yang datang jumpa Nabi, yang kata kau jangan jumpa dia ni sihir punya orang. Jadi penyair tu kata, aku orang yang tahu bahasa lah. Jadi takkan aku tak tahu pula apa yang dia cakap tu nanti sihir. Jadi bila Nabi SAW baca Quran, dia kata apa yang kau ajak? Dia baca Quran, dia dengar, oh ini bukan aku ni pakar syair. Bahasa indah lah syair kan. Orang tahu bahasa indah kan? Macam orang Melayu berpantun lah, bahasa-bahasa cantik pantun tu. Macam Rashidi tak pandai dia berpantun, apa pun dia tak tahu. Tapi kata hang tahu apa, dia punya bodoh, dia tak tahu apa. Tapi bila dia marah, dia cakap kau hang tahu apa. Kerana dia selalu cakap ni, dia ada riak, rasa dia pandai dari semua orang. Jadi itulah yang menyebabkan iman tak boleh masuk.
Jadi tuan-tuan, bila Nabi baca Quran, dia kata ini bukan syair ini. Oh, ini percakapan Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Dia masuk Islam. Bahasa. Kita tak tahu Quran tu indah tidak, tahu. Tapi orang macam dia sangat faham. Ini bahasa indah, terlalu indah. Ni tak boleh siapa buat ni. Saya tak boleh buat ni. Saya orang paling pakar syair di benua Arab ni. Bukan. Jadi begitu juga ahli sihir Firaun. Yang pakar sihir. Dia tengok Musa punya tongkat jadi ular dan teran ular dia. Dia kata, ini bukan ahli sihir. Kita ni pakar. Dekat Mesir ni tak ada pakar lagi bagi kita lah. Ini bukan sihir, ini bukan sihir. Ini bukan. Dia kata. Zab. Dia terus sujud kepada Tuhan Musa Rabbul Alamin Harun. Jadi dia masuk Islam. Jadi orang yang tak pandai, bodoh, dia banyak tak faham. Akibatnya jadi pandai-pandai faham. Jadi tak dapat beriman, menuduh Nabi ahli sihir. Sedangkan dia bukan ahli sihir, dia Nabi. Perkataan yang dikeluarkannya itu Quran, bukan perkataan orang pakar syair pun mengaku ini bukan syair ni. Jadi yang dibuat oleh Musa itu bukan penisihir. Firaun kata ni sihir. Orang pakar sihir mengaku itu bukan sihir. Masih Firaun tak mau beriman sebab bodohnya orang. Orang bodoh tak tahu berfikir. Kata pakar sihir, kami pakar lah. Tak boleh, ini bukan sihir ni. Tak dengar juga Firaun. Lepas tu Firaun cakap, dia mesti guru kau. Musa ni guru kau ni, mengajar kau tak habis lah. Mengajar kau yang tak habis. Yang dia tahu yang bagus, yang diajarnya kat kau supaya kau kalah. Macam tu pula dia punya interpretation dia, tafsiran dia. Jadi dia nak bunuh lah semua bersihir. Bersihir kan kau buat apa saja lah. Kami takkan tak beriman. Kami akan beriman dengan Allah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Nabi SAW bukan ahli sihir, Musa bukan ahli sihir. Tapi bila orang-orang yang engkar ni, bodoh dan degil ni, dia cakap ini sihir. Semua Nabi-Nabi terdahulu pun sama. Kata Allah, bukan kau aja. Semua dia cakap kau ahli sihir. Macam dia orang cakap saya, yang lari dari saya, cakap saya ni guna syaitan, jin. Ada alat tu syaitan. Dah, saya mengajar dia kalimah. Saya Syura Malaysia 20 tahun. Masih saya, bila saya buat kerja Nabi ni, dia panggil saya syaitan, aduh. Dan dipanggil saya musyrik tau. Musyrik saya dipanggilnya. Umpama orang Nabi-Nabi dulu ya, musyrik. Dia orang dulu kata Nabi Muhammad tu musyrik ya, sebab agama baru. Yang betul agama dia orang. Agama Datuk Moyang ini agama baru, agama musyrik. Dia orang kata lah, si kafir. Dan kata dia ahli sihir, ahli nujum. Padahal dia baik, Al-Amin. Tapi bila buat kerja yang mengajak manusia kepada Allah ni, syaitan-syaitan semua datang serang. Jadi macam saya juga, saya Syura Malaysia. Dia ikut saya sebab Syura Malaysia, ketua usaha dakwah. Tiba-tiba bila saya buat usaha Nabi ni, bukan usaha tabligh, jemaah tabligh, dia orang terus syaitan-syaitan serang saya. Saya tahu tu, saya diam. Dia orang semua cabut lari. Dia orang nak ajak Yazid cabut lari tu. Yazid kata tak, dia tak. Masa tu Yazid dah rehat 2 tahun. Disuruh oleh bini berhenti dia kerja dakwah.
Dia kerana Tuhan dia bini, dia ikut bini dia. Dia pun berhenti. Dia orang pujuk dia. Mesap tu tak betul. Tak boleh. Dia cakap kalimah. Mana boleh tak betul. Itu Yazid dia faham bab tu lah. Dia tak ikut lah. Dalam hati dia mungkin tak tahulah saya kan, tapi dia tak ikut. Jadi semua tuduh saya. Tiba-tiba je tuduh. Saya jadi tak betul. Saya jadi mungkar. Saya jadi ada satu orang tu Amir Sab sekarang dah jadi basisa. Basisa yang akhirnya mati kafir lah. Lagi satu yang ada pengikut banyak tu, lepas tu dia kahwin dengan perempuan Nasrani, dan itu siapa nama? Itu pula dia kata aku itu. Sekarang Amir Sab dah jadi itu. Banyak orang ikut. Sebelum tu bila saya keluar 3 hari je, 300 orang ikut. Masjid tu penuh. Saya bukan keluar, saya keluar dalam sebulan sekali, saya suruh dia orang semua keluar dengan saya. Yang nak belajar dengan saya. 200, 300. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ramailah datang. Tapi bila saya buat kerja Nabi ni, semua tak datang. Sebab semua kata saya ni telah jadi syirik. Sehingga satu orang tu, dia tak semayang fardu lah, lambat lah. Saya semayang awal waktu, semayang tahajud lagi. Dia kata saya syirik. Saya kata, kau semayang pun tak? Itu dosa, dia kata. Amir Sab buat syirik. Letih. Tak apalah sebenarnya. Namanya Jeffrey. Ada dia tukang gunting yang apa pun tak buat. Dia cakap dengan saya, Amir Sab buat syirik. Adik kepada Samad ni nama Amin. Dia pun saya kata ikut Amir Sab. Tak mau. Kalimah Amir Sab telah batal. Batal dia kata. Dan dia sebarkan kat mak dia, abang dia. Samad ni ikut orang musyrik. Orang batal kalimah. Sampai sekarang. Dia pergi belajar agama dekat Mesir, dekat Syria. Sampai sekarang tak menjadi. Menghabiskan duit mak bapak dia. Bapak dia tu kedekut. Mak dia pun sama. Simpan duit. Dan suruh Samad, jangan ikut orang Melayu. Malas. Rajin. Simpan duit. Last semua duit habis. Untuk adik dia yang bongsu tu belajar, apa pun tak jadi. Itulah bala tak ikut perintah Allah ni, last rugi. Duit yang disimpan tak ada bawa berkat langsung. Bawa mati pun tidak, kat dunia pun tak ada. Kan? Sekali bapak dia sakit, mula bagi harta. Samad dapat 50,000. Sikit dia bagi kat saya, 10,000. Saya bilang banyak kau bagi. Kata tiba 10,000. Mana kau dapat? Bapak bagi 50,000. Bila bapak dia tengok sihat sikit, tak nak bagi lagi dah. Samad minta. Berapa ribu dia bagi? Mula dia nak bagi 50. Bila dia sihat, dia bagi 30. 30 je. Mula nak bagi 50, sihat bagi 30. Alhamdulillah dia bagi. Ya. Tiba-tiba pula saya dapat duit banyak. Samad bagi. Samad ni, dia kat saya dia tak kedekut. Dengan orang lain semua kedekut. Jadi tuan-tuan yang boleh semua je. Semua tak nak. Ustaz apa nama? Bukan yang dalam 74. Ustaz Muhammad, ketua dia beritahu Amir Sab ni menggunakan jin. Menggunakan jin. Jadi dia semua percaya dia. Menggunakan jin. Saya bilang tak apalah. Kamu nak beritahu aku jin ke apa ke? Aku dah tahu dah kerja ni memang kerja Nabi. Dulu aku bukan buat kerja Nabi, kamu semua ikut. Sekarang aku buat kerja Nabi, semua kau cabut. Yang inilah betul kerja Nabi, saya bilang. Makin saya tambah percaya lah. Jadi saya diam aja, Biar orang tak nak tak apa. Saya pun tak boleh paksa orang kan. Jadi dia orang sampai hari ni sekarang dah jadi rosak semua. Dia tak sedar dia rosak. Gas tak ada. Semayang pun mungkin tak jaga.
Jadi begitulah keadaan semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Mereka yang buat usaha, dia orang semua lebih turun Muhammad SAW. Hancur lah. Jadi daripada semua Nabi-Nabi kata Nabi Muhammad yang paling susah ni, banyak derita ni aku. Allah bagi. Ya. Jadi bila kita dapat banyak, Sufian Ampang ni pun cabut lari. Dulu ikut saya juga, cabut lari. Dia tengok semua orang lari. Saya ajak dia pergi 3 hari dekat Indonesia nak pergi tengok. Dia terus mula jadi dah, beli tiket dah tak jadi. Lama tengok. Dengan hakim sekali saya suruh balik ke Raibin. Kau jangan duduk sini. Duduk dekat Seri Petaling. Jadi inilah cobaan, dugaan yang tak ada kena pada ahli syura mana-mana seluruh dunia lah. Tak ada. Tak ada orang pukul bawah. Saya ada. Orang pukul dengan pipe. Bukan pipe besi, pipe getah. Dekat Seri Petaling dah dipukul. Dah mati dah. Apa nama? Miao. Jadi yang selalu cakap ini Nabi lalu yang ketawa je. Bila saya lalu kat Seri Petaling, Nabi datang kiki. Ustaz-ustaz yang kat Seri Petaling tu semua belakang cakap ini semua tak betul punya orang. Ustaz apa yang ikut sekarang Mahdi tu, Ustaz Razif tu pun sama. Tak saya ikut kontroversi dia. Ustaz Ahmed ke. Semua ustaz-ustaz tu tak ada yang suka saya. Pertama sekali bayan semua dia orang tak ada. Saya bayan. Jadi dia orang naik jealous. Kita datang duduk Seri Petaling ni supaya kita bayan. Ini dia je sebab dia syura. Jadi dia buat satu komplot supaya saya jangan bayan bersama Khalid Mustafa. Jadi bila saya buat dakwah bukan Islam, dia kata ini peluang untuk kita report dekat elders. Dia telah buat benda yang tak ada dalam tabligh. Elders pun mesyuarat. Cara nak menghalang Dr. Nasrallah ni bukan jangan bagi dia bayan, jangan bagi dia amisab. Sebab kalau dia jadi amisab pun dia putus dia bayan. Kata Khalid. Jadi dia orang kata tak boleh putus, tak boleh jadi Faislah, tak boleh putus bayan. Itu senang cerita. Jadi Maulana Sa'ad putus lah itu. Dia ambil masa itulah. Baik Wahab diam. Jadi saya tak boleh putus mesyuarat. Saya syurah tapi tak boleh putus. Saya duduk dan tak boleh bayan. Dia orang ingat, dia orang gembira lah. Dia orang tak tahu, dia orang terus hilang saya. Dia orang tak mahu saya hilang terus. Tapi saya hilang terus. Saya terus tinggalkan tabligh. Saya kata ini kerja, saya nak betulkan dia jadi baik. Tak ada. Saya didatangkan oleh Allah dalam jemaah tabligh ini supaya tabligh jadi betul. Kalaulah dia orang sedia menerima saya, tentu tabligh tak jadi macam ni sekarang saya rasa. Tapi kerana tak menerima saya, yang dihantar oleh Allah supaya jemaah tabligh itu bertukar rupa wajah. Tapi ini semua politik lah kan. Politik. Mana orang nak bagi kuasa kat saya? Bagi saya bayar, tentu tak ada. Jadi kerana itu mereka pilih untuk bagi saya tak usah bayar. Bukan nak bayar kat Tonggi lagi. Kat Malaysia pun tak boleh bayar. Jadi nak untuk apa saya jadi Syura Malaysia duduk aja. Bayan tak boleh, apa tak boleh. Saya tinggalkanlah tabligh 2009. Cabut semua orang kat sini. Kata saya sihir, saya syirik, saya basisa, saya macam-macam. Jadi tak ada orang dapat cubaan macam tu kat dunia ni. Tak ada. Itu menunjukkan saya ni dipilih oleh Allah buat kerja betul. Kalau satu orang tu betul-betul lah dipilih, dia mesti dapat macam saya. Macam mana Nabi dapat lah. Tak ada orang dia kata kafir. Nabi dia orang kata kafir itu. Orang Mekah semua kata Nabi kafir. Agama kafir. Agama yang betul, agama nenek moyang gitu. Jadi saya punya kaum tu, kalau Nabi dulu Quraisy Mekah, saya punya kaum jemaah tabligh lah. Saya punya kaum saya jemaah tabligh. The whole jemaah tabligh kat Malaysia ni yang dia nampak ketua,
menyerlah saya. Saya ni dikenal oleh elders Jemaah Tabligh. Malaysia Naswa, Naswa Malaysia. Macam tu. Mana tu? Kaum saya bukan Jemaah Tabligh. Semua menentang saya, kaum saya. Macam Nabi ditentang oleh Arab Quraisy, tak sebanyak Jemaah Tabligh lah. Semua Jemaah Tabligh seluruh dunia juga. Oish, tak apa saya bilang. It's okay. Saya seorang-seorang tak apa. Sampai ke hari ni. Jadi dia orang macam-macam lah cakap saya tak taat elders lah. Nasihat tak ikut elders lah. Kita nak tengok mati dia macam mana. Lebih-lebih lagi bila saya cakap elders dia menasihat tu orang politik. Saya tulis lagi, bukan saya cakap je. Saya cakap Jemaah Tabligh ni sesat. Saya dah panas. Saya cakap dia sesat. Dia semua ketawakan saya. Kan? Bila berlaku ni, dia orang kata betul Naswa. Macam mana Naswa boleh tahu pula betul? Itulah dia orang, bila Allah bagi tahu, tahulah. Kan? Dah sekarang dah Nizamuddin yang dia orang bangga sebagai tempat Aulia, ketua Tabligh, sekarang tutup. Polis pergi tanya dekat Kandara Umar Manasat, mana bapa kau? Anak dia kata tak tahu. Jadi tak tahu apa, tak tahu, dia tak tahu, polis tak tahu. Saya ingat lebih kurang dia tak tahulah, lenyapkan itu senang, bukan susah ini kan. Lagi pula kalau dia mati pun orang Tabligh takkan bergeraknya. Orang Tabligh tidak berbuat demikian. Jadi kita lagi senang lah kita lenyapkan dia. Kalau mau nasihat tu memang betul mati, apa lagi ada Tabligh ni? Dia masih lagi nak buat kat Sri Petaling ni mesyuarat lah. Masjid dijadikan markas lah. Amir dia jadi Ablacong. Cina tu yang mu'alaf Fatihah pun tak betul baca. Imam pun tak boleh jadi. Kau mana sabar ke jadikan dia Amir? Tak mana sabar betul. Oh, diputus oleh Nizamuddin. Sebab itu dia sebab itu je dia lantik Ablacong tu. Saya tahulah Ablacong tu siapa. Saya surah dia dulu. Dia memang ngimpit kat kita supaya dapat mengimpit elders. Dia maulah dia punya keinginan tu mau jadi syura. Begitu je Aziz Hazbi, Syekh Maidin, Muhammad Maidin. Bukan kita tak baca semua tu. Dia orang tak syura, lebih pada kita lagi. Bilik syura tu dia orang duduk. Kita pun tak boleh duduk. Macam itu punya Syekh Maidin, Aziz Hazbi, Muhammad Maidin. Awak bukan syura, awak sibuk duduk bilik ni apa? Ablacong semua lah. Itulah awak mau jadi syura kan. Kalau awak tak mau keinginan, tak ada sibuk duduk bilik syura. Pergilah duduk orang biasa. Saya pula ada kala duduk tempat orang biasa, dah tak muat. Dia orang datang awal. Jadi dia orang tu semua nak jadi syura. Dia kata tak heran kalau alami syura ni. Syekh Maidin, Aziz Hazbi, semua nak syura. Bukan dia nak baru sekarang, dulu lagi. Zaman Hadraji tu. Dia orang tu semua orang kemaruk kuasa. Dia orang politik. Sama macam orang Nasrani lah. Jadi Tabligh ni dipenuhi dengan orang yang cinta dunia. Jadi dia orang attack saya lah. Memanglah dia orang attack saya. Tapi satu perkara dia orang suka, saya tak ada. Tempat saya ni boleh diganti oleh dia orang lah. Dia orang suka saya tak jadi syura. Sebab tempat saya boleh diganti oleh dia. Inilah peluang. Bila Khalid Mustafa meninggal, lagi besarlah peluang. Kalau saya ada, peluang tu tak ada. Rashidi sambil panggil saya syura yang kaya dan digeruni. Syura yang digeruni dan kaya. Dia dunia punya orangnya. Tengok saya bukan nak ikut, saya nak jadi orang saleh, tak. Nak dunia Rashidi. Sebab itu sampai sekarang tak dapat iman. Dia panggil saya digeruni dan kaya. Kalau dia nak iman, mesti yang takwa, betul tak? Kalau dia orang yang nak iman berkawan dengan saya, Misal ni Amir paling takwa. Tapi tak, dia orang dunia, Rashidi. Ketawa-ketawa ni bantai dia. Sebab itu dia lama ikut saya, lama.
Dia dapat apa? Dapat nama orang kanan Nasrah. Itu je dia dapat. Semua dia pergi markah, dia orang semua segar dekat dia. Bila orang gaduh, hang tu apa? Lagi apa? Sehingga hari ni kalau pergi gas, kesian dari sini. Saya cakap dengan dia, kau jangan gaduh dengan orang. Kau gaduh dengan orang, iman kau yang dapat pun hilang. Sehingga hari ni tak boleh jadi beriman bermasalah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, walaupun saya syurah dia geruni dan kaya, dia orang semua nak kuasa je. Satu kali saya senyap, saya tak mau datang markas kecuali hari Rabu dan hari mesyuarat Malaysia. Ada masa saya jadi amir, saya kondak mesyuarat. Dan tengok, masih berwibawa lagi. Walaupun seminggu sekali, sebulan sekali, berwibawa, dia nampak. Jadi dia orang tak boleh. Jadi dia nak tambah syurah lagi, tak guna pun. Sebab tak ada yang melebihi saya dengan izin Allah. Jadi peluang dia. Jadi cara dia nak dapat kuasa, saya mesti out. Saya pun tak ada kisah sangat. Saya out lah. Jadi bila mereka dah tak mahu saya ajak mereka buat dakwah bukan Islam, ajak orang Islam buat dakwah. Sebenarnya kita ni, usaha ni, ajak orang Islam buat dakwah. Dan kita dakwah orang bukan Islam, tapi tabligh membaiki diri orang Islam. Nampak sangat tak betul. Saya pun tak tahu juga dulu. Tapi bila Allah dah bagi saya faham dakwah bukan Islam ni saya buat, baru saya tahu dakwah ni kerja orang Islam. Untuk mendakwah bukan Islam. Jadi sekarang ni orang Islam tak buat dakwah. Jadi masalahnya sebenarnya kita jumpa orang Islam bukan ajak dia keluar, ajak dia buat kerja dakwah pada orang bukan Islam. Itu yang sebenarnya. Yang ini tak pernah dipaham oleh siapa pun. Kalau ulama jemaah tabligh tak faham, tak ada ulama kat dunia ni faham. Mana ada, yang lain semua dunia fulus. Sikit-sikit lah ada yang ahli ibadat. Jadi ulama-ulama jemaah tabligh yang dikatakan ulama ni tak faham. Kita ni dakwah bukan Islam. Kita diberi kerja dakwah. Sebab tu Nabi SAW beritahu kepada sahabat, kalau kau pergi ke Yaman, kau dengar azan, kau jangan dakwah orang tu. Kaum yang dah bagi azan ni, kau jangan dakwah dia. Dakwah ni makna mengajak orang ucap kalimah. Itu dakwah. Ini orang yang dah ucap kalimah ni, kau ajak dia buat kerja dakwah. Supaya bila dia buat kerja dakwah, dia akan sering bercakap kalimah. Dan dia sering dengar. Bila dia sering dengar dan cakap, baru masuk dalam hati dia. Baru dia percaya. Bila dia percaya, baru dia taat. Itu dia. Dia punya cara, jalan kerja dia. Mana ada ulama faham macam ni? Ada? Ada? Tak ada. Dia orang tak faham ni semua. Allah tak bagi faham kat dia orang lah. Jadi Allah bagi faham kat saya. Kita kena cakap banyak kalimah. Tapi bukan macam Bayi Wahab. Bayi Wahab dia cakap kita mau cakap kalimah. Tapi dia buat usaha macam ni, kita muzakarah kalimah dalam masjid. Lepas tu bentuk jemaah dua-dua keluar, cakap kalimah lagi kat orang kat luar tu, bawa masuk dalam. Satu kali kita surah-surah Malaysia pergi Raibin, dia suruh kita ikut jemaah tu. Jemaah tu nama muzakarah jemaah. Dekat Lahore. Itulah kerja dia. Kita 3-4 orang buat cakap kalimah, maksud kalimah lah. Lepas tu bentuk jemaah dua-dua pergi keluar. Lepas tu ambil orang keluar, masuk lagi dalam. Lepas tu besar lagi, cakap kalimah lagi. Lepas tu bentuk dua-dua lagi, keluar lagi. Lama ramai. Bukan cara macam tu. Kalau macam itu, apa jadi? Cakap kalimah je. Kan? Kita sebenarnya nak ajak orang bukan Islam ucap kalimah. Bila kita dah ucap kalimah, Allah perintah kita menunaikan hak kalimah. Itu mana? Nabi SAW bagi tahu semua yang mengucap dapat faedah, melainkan mereka yang tidak menunaikan haknya. Sahabat tanya, dia ada dalam hadis fadilat amal tu, tapi tak difaham. Dulu pun tak difaham oleh saya. Bila Allah bagi faham,
Melainkan dia abaikan haknya. Sahabat tanya apa haknya? Rasulullah bila mungkar berlaku berleluasa tak dicegah. Jadi maknanya bila kita dah ucap kalimah, bukan saja ucap kalimah, dia disambung menunaikan hak kalimah. Jadi rukun Islam pertama tu kena ditukar. Bukan ditukar, dia daripada dulu lagi, tapi telah ditulis pada 200 tahun kemudian. Kitab hadis yang pertama ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik. Ditulis rukun Islam mengucap. Itulah yang dia ikut sampai ke hari ini. Tak ada orang tahu benda ni. Nabi ada bagi tahu, setiap yang mengucap dapat faedah, hilang duka cita dan tak ditimpa bala bencana. Melainkan dia abaikan haknya. Sahabat tanya apa hak dia? Jadi kita kena mengucap kalimah dan menunaikan haknya sepatutnya. Rukun Islam yang pertama tu. Sepatutnya kita kena mengucap kalimah dan menunaikan haknya. Tapi kita tak yang itu padam. Semua ulama sedunia yang dikata tak faham. Jadi semua Islam mengucap dah. Rukun Islam yang pertama mengucap. Yang kedua semayang 5 waktu. Semayang sahih. Yang nombor 2 lagi banyak daripada nombor 1. Tak mana sabar langsung. Tak masuk akal. Bagi orang yang siuman, tak boleh, macam mana boleh? Rukun Islam pertama mengucap seminit, tak sampai seminit pun. Sesaat saja. Lepas tu tak ada kerja. Kerja pula nombor 2 semayang, terus semayang. Jadi banyak orang berfikir yang penting semayang daripada mengucap. Masuk Islam ni semayang. Terus semayang. Kalau bulan tu bulan puasa, terus kena puasa. Semayang tarawih lagi. Lepas tu orang Islam tengok, apa hal aku baru masuk Islam. Semayang 5 waktu dia suruhnya aku. Semayang tarawih lagi, witir lagi. Uish, yang Islam lama tu tak ada pula disuruhnya. Lama dia orang pun malah lah, double standard. Kita yang baru masuk Islam bergasaknya, yang lama Islam dibiarkan. Jadi banyaklah yang tak nak sangat jadi masuk Islam ni. Sebab yang lama Islam duk minum arak apa semua. Jadi orang tabligh pula fikir, kita sekarang kena baiki orang Islam. Sebab itu kita punya usaha pada bukan Islam tak berjaya. Orang bukan Islam kata, tengok orang Islam, dia orang mengucap juga. Dia orang dah lama mengucap dulu lagi. Kenapa tak disuruh dia semayang? Tak suruh ni semua, dia orang semua tak semayang. Kita pula disuruh 5 waktu semayang. Jadi orang tabligh, ulama-ulama tabligh ni fikir, kita kena buat usaha betulkan orang Islam. Itu sebab jemaah tabligh faham, mas keluar ni untuk betulkan diri. Siapa saja Bayan Hidayat, dekat Raivin, dekat Nizamuddin, dekat Malaysia, semua ikut tu lah, baiki diri. Kita keluar ni bukan untuk baiki orang. Dia ajar kawan Yazid. Kita ni nak baiki diri sendiri. Jadi kawan Yazid dengan Yazid ni lebih kurang juga lah. Sebelum ni tak ada amal agama, jahat. Jadi bila kawan dia cakap tu masuk akal ya. Nak juga dalam hati Yazid nak keluar sebab nak baiki diri. Jadi semua niat orang tabligh ni keluar jalan Allah, baiki diri, yang mana itu sangat salah. Tabligh ni sangat salah. Dia ajar semua. Siapa saja bagi baik kena ikut pattern tu. Niat kita ialah bukan untuk sukakan Allah, untuk baiki diri. Orang tabligh makin pandai sangat dia bab niat ni, sampai niat dia tak tahu. Mula-mula saya dengar balik Malaysia ni, saya tak pernah dengar kat Australia. Niat ikhlas ni tak ada siapa tahu. Dia benda hitam, batu hitam, malam yang hitam. Aduh, orang tabligh pandai betul, dia alim sangat. Saya tak pernah percaya tu, saya diam. Tapi itulah dia cakap oleh Mak Amin. Dia masa tu orang lama, Mak Amin tu pensyarah UTM. Dia lah kondak muzakarah tu. Ikhlas, tak ada siapa yang tahu. Orang tabligh kata kalau dia tak tahu 6 perkara, bukan tabligh, bukan jemaah kita. Jadi ada satu punya orang Bangladesh, dia kat Bangkok, macam mana pun
jemaah tu tak dapat visa ke apa, tak dapat datang, seorang yang dapat. Dia pergi Penang. Dia orang tak percaya, dia orang tabligh. Dia kata, saya dulu pergi Penang. Dia orang tak apa-apa, mau layan saya lah. Dia test 6 perkara. Oh, saya boleh cakap. Oh, dia baru percaya. Saya orang tabligh. Jadi tabligh nampak sangat tak betul. Dia tak mementingkan orang Islam, mementingkan orang tabligh. Islam tak ada. Jadi banyak perkara tak betul dalam tabligh. Tapi tak ada siapa nampak, kerana Allah tak bagi tahu. Sebab iman tak ada. Kerja yang dibuat tu tidak menjana iman, menjana riak. Rasa diri bagus. Rashidi buat tabligh lagi riak lah dia. Dulu pun riak, buat tabligh tambah riak, sampai sekarang riak tak hilang ni. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, jadi kalimah ni sebenarnya kena ditunaikan haknya. Haknya ialah menjalankan kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kita banyak baca hadis, faham hadis, bukan kita boleh semua. Tak ada orang faham macam ni yang diberi kepada saya. Jadi rukun Islam ni, yang pertama mengucap, selepas mengucap, menunaikan hak, buat kerja. Jadi yang nombor satu, yang besar kerja dia. Kan? Hari-hari kena buat kerja. Bukannya macam Sufian Ampang ni, seminggu sekali. Dia ni buat tak ikut saya. Dia dengar ceramah saya, taat tak ada. 5 tahun lagi pun tak taat juga. Sebab dia dah buat keputusan, saya guru. Tak ada nak ikut Amir Sab. Amir Sab ni alah nak dengar je. Saya cakap kat dia, yang pertama mengucap kalimah dan menggunakan haknya. Haknya ialah buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Hari-hari kerja tu, cuti mati saja. Dia tahu cakap, kalau cakap cuti mati saja, dia cakap. Tapi buat tak ada, taat tak ada. Bagaimana nak jadi? Kita rukun Islam yang pertama tak boleh lebih kurang daripada rukun Islam kedua. 5 kali semayang berjemaah di masjid. 5 kali semayang berjemaah di masjid, paling kurang masa kita bagi 50 minit. Katalah 10 minit kita pergi masjid. 50 minit. Takkan pula yang pertama kurang pada 50 minit. Sebab itu sesaat. Itu ditafsir oleh 45 minit. Ulama. Jadi 45 minit, 50 minit lah satu hari. Sepagi, sepetang di jalan Allah kan. Lebih baik dari dunia dan sisinya. Jadi sebaiknya kita pagi 45 minit, petang 45 minit. Totalnya 1,5 jam. Saya tanya Maulana Ubadullah, berapa lama masa gas ni? Dia kata paling lama 1,5 jam. Ini semua ada riwayatnya tuan. Ini asal saja buat 10 minit, 20 minit. Tak suka kejap balik. Diskaun. Tak boleh macam tu. Dia start daripada doa, balik dia habis doa. Walaupun doa tu tak fardu, tapi baguslah doa. Jadi 45 minit seketika, sesaat. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita sebaiknya pagi 45 minit, petang 45 minit. Jadi 1,5 jam. Lebih lama dari semayang. Sufian nak menyedapkan hati, nak menyukakan saya aja. Sebenarnya saya tak suka sebenarnya. Bukan saya suka pun. Datang seminggu sekali. Hari Ahad. Kalau hari yang dia tak boleh, dia tempat Amir, saya ada hal lah. Ini Sabtu, saya ada pergi mana outstation. Saya pergi hari Ahad lah. Kalau dia ada hari Ahad, saya pergi Sabtu lah. Jadi bila hakim tak datang, dia rasa dalam hati, saya lebih baik pada hakim. Hakim 2 bulan sekali pun tak datang, 3 bulan pun tak datang. Jadi dia punya referen bukan Nabi Muhammad lah. Kita semua diajar untuk jadikan kita punya idola. Maksudnya benchmark amal kita, amal Nabi. Nabi pagi sampai malam buat dakwah. Kita seminggu sekali ikut hakim. Dia cakap kat saya, hakim lagi tu Amir Sab. Hakim tu dia punya admirer lah, kiranya buzuk dalam tabligh tu. Masa mula-mula saya kenal Sufian, saya bawa dia
Dia bawa saya, dia belanja saya pergi istimak. Jadi dia duduk kat saya, tapi selalu satu hari dalam bas dia duduk dekat Hakim. Hakim kira buzuk kan. Orang lama diam, sepatah tak cakap kan. Sepanjang perjalanan daripada Temboro ke airport di Surabaya. Hakim action ni, dia mana nak ikut. Tapi bila dia tahu Sufian banyak duit, dia mulalah baik. Jadi saya ni dah mulanya baik dengan saya, tak ada baik dengan Syekh Mak, semua surah-surah baik dengan dia. Jadi dia tahu banyak duit dan pemurah, habis duit Sufian. Sufian bawa saya ke penanti dengan kereta dia, lawa. Orang lain semua naik lain, saya dengan Sufian aja. Sufian baik dengan saya. Sufian yang nak baik dengan saya, tahu tak? Bukan saya cari dia, dia sibuk cari saya. Sebab dengan izin Allah, bila dia pergi markas Siftaring pertama kali, dia dengar bayan saya dan dia nangis. Dari situlah dia insaf lah konon. Sampai sekarang dia tak insaf lagi. Dan mula nak keluar tabligh. Saya tengok dia banyak kali, Sofyan kau kena keluar 4 bulan. Setiap kali bayan masa tabligh, saya tengok dia bangun 4 bulan, dia pergi ke depan bagi nama. Tiap kali dekat hampir 10 tahun tak keluar-keluar. Sufyan ni cinta dunia sangat kuat, sangat tinggi, high level lah, level yang tak boleh nak dibayangkan. Jadi tuan yang mulia, ini cinta dunia takkan keluar kalau kita tak keluar, kita tak tinggalkan dunia tu dan belanjakan dunia tu untuk buat kerja, menunaikan hak kalimat. Yang pertama, kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna, bukan belanja duit korban untuk pergi istimak sana istimak situ. Buat kerja tu di seluruh dunia dan di tempatan. Jadi buat kerja tempatan ni yang besar kita korbankan ego kita. Yang tempat lain kita tak boleh. Jadi tempatan ni banyak orang kenal kita, banyak orang tahu kita. Itu Sufian tak boleh buat tu. Dia ego kan. Ego tinggi, konon kaya, ada luri, ada kereta, ada ini semua. Mana dia nak buat gas kat situ? Sufian, apa dah jadi kat engkau? Dia orang kata, kau dah jadi orang bodoh pergi rumah ke rumah. Itu sebab tak nak tu. Jadi Sufian, selagi kau tak nak buat kerja tempatan, takkan dapat. Datang sekali seminggu ni bukan menunaikan hak kalimah. Kita menunaikan hak kalimah tu, iaitu di antaranya buat kerja tempatan. Dan kemudian sebulan sekali kena buat usaha di sekeliling bandar. Lebih kurang 2-3 hari, 3 hari keluar. Dan kita kena juga keluar seluruh dunia untuk mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi mana kita boleh pergi ke seluruh dunia ni kalau kerja tempatan tak buat? Kerja tempatan ni menjana iman. Paling kurang kita dah jadi orang iman kuat, apa pergi seluruh dunia. Ya nak? Pergi Amerika, Rusia ini tak. Pergi je 4 bulan. Bila nak. Bukan macam tu. Dia kena buat kerja tempatan yang penting 10 tahun paling kurang. Sahabat mana ada dia pergi luar-luar? Dia kat Mekah lama 10 tahun, 13 tahun. Ya tak? Paling kurang dia buat kerja tempatan tu hari-hari gash 1,5 jam. Malam tahajud tak tinggal. Sembahyang berjemaah 5 waktu. Hari-hari baca Quran. Hari-hari bagi sedekah. Kalau ini dapat buat, mana dah beriman bermasalah lah orang tu. Barulah pergi seluruh dunia orang tengok jemaah. Tahajud bangun. Ini tak tidur je 4 bulan. Pergi Amerika, pergi Kanada, jalan-jalan aja, tabligh. Bukan air mata keluar, air liur keluar. Balik makin rosak. Itu bukan maksudnya. Kita bukan keluar jauh-jauh ni bila kita iman tak ada. Sepatut iman ada dulu. Sebab itu menunaikan hak kalimah ni sangat penting. Kita tak boleh. Jadi rukun Islam yang pertama tu dah disalah erti dan tidak diamalkan. Sampai ke hari ini orang Islam seluruh dunia rosak. Jemaah tabligh nak buat usaha membaiki diri, rosak. Bukan orang Islam rosak, dia rosak. Dia sekali rosak ini. Dan kerana rosak, Allah hancurkan. Sebenarnya kita tak boleh buat kerja tak betul. Jadi yang kedua baru semayang, yang ketiga puasa, keempat sedekah apa? Keempat. Yang ketiga puasa,
keempat zakat, kelima haji. Barulah betul. Yang keempat lagi, yang bila pertama betul. Ini pertama tak betul, semua lima tak betul. Inilah bala yang datang kepada kita. Sebab itu Nabi bilang, selepas aku meninggal, wahai keluargaku, kamu akan dipinggirkan. Sehingga datang pemuda dari timur. Makna Islam tu turun lepas Nabi meninggal, zap, naik balik selepas pemuda dari timur. Tuan bayangkanlah siapa dari timur tu. Dari timur tu mesti tahu Qurannya. Kalau tidak tahu Quran, macam mana pula jadi pemuda dari timur tu? Mesti ada buku tafsir dia. Dah tafsir Quran. Masih lagi boleh tafsir Quran, tak percaya dia pemuda dari timur. Pemuda dari timur tu siapa? Yang tak tahu Quran? Yang pandai pakai pedang? Mana jenis orang macam itu pula Allah pilih pemuda dari timur? Mesti yang ikut Nabi, buat kerja Nabi, yang faham Quran, yang faham hadis. Ikutlah. Kalaupun kau tak tahu itu pemuda dari timur, hari-hari mau buat pemuda dari timur tu bagi tahu. Cuti mati saja. Tak. Seminggu sekali je. Apa? Kata Nabi, bila pemuda dari timur datang, kamu kena ikut dia. Walaupun merangkak atas salji. Itu maknanya bukannya bila tunggu salji aja baru kita merangkak. Maknanya, walau susah, kena ikut. Kalau kamu mau selamat. Jadi hari ini dari timur dia dari Malaysia lah saya rasa. Sebab tak ada orang tafsir Quran ni dari Malaysia, dari dunia lain tak ada. Hari ini dah keluar semua dekat internet. Amazon.com, apa ni Google Play. Tafsir Quran yang dibuat oleh saya dalam bahasa Inggeris. Nanti akan ditukar bahasa Melayu. InsyaAllah. Bahasa Arab, bahasa semua. Dan hadis 6 kitab. 84 kitab. Belilah. Agama ni bukan nak free aja. Selama 7 tahun saya dah bagi free baca. Sekarang semua benda agama ni bukannya free. Semua benda dalam dunia kena berbayar. Sebab itu Allah suruh dibayar. RM29 90 sen kat Malaysia. Kat negeri lain, tempat lain RM40 tu. $10. Malaysia tak tahu dia bagi diskaun ya. Malaysia aja ya. Ada negara lain juga. Itu Google Play. Amazon tak ada, RM40 je. Nanti paperback. Yang ni apa ni online. Jadi tuan yang mulia, kena ikut ni. Kena ikut pemuda dari timur. Dia tua tapi semangat muda. Itu yang dia cakap pemuda tu. Dia tua, mana dia boleh muda-muda jadi tiba-tiba membangun agama, tak ada pengalaman, tak ada, tiba-tiba muncul. Saya dah buat kerja tabligh ni, kalau dikira dari saya keluar 4 bulan, dah 40 tahun dah. Saya dah buat kerja tabligh ni, saya keluar 4 bulan, umur saya 26 tahun. 26? 25, 24 tahun. Sampai sekarang, adakah 40 tahun? Itu yang dia kata umur 40 tahun bangkit Mahdi tu. Saya tak nak mengaku saya Mahdi, tak berguna pun. Mengaku Mahdi apa pun tak tahu, Quran tak tahu, Mahdi apa. Ini mengaku Mahdi dan percaya orang yang pandai bersilat je. Dengan pakai pedang. Apa punya Mahdi tu? Semua sibuk nak pakai pedang. Allah tak naikkan Mahdi macam tu tuan. Mahdi ni macam Nabi. Nabi buat kerja Nabi. Hai gosh. Ini pun saya bukan buat macam Nabi sangat. Pagi sama malam tak ada. 45 minit dia. Itu pun Allah terima. Tapi lama saya buat tu. Dah lama. Dulu ada saya buat pagi dan petang je. Sekarang tak ada diperintah pagi. Jadi itulah tuan yang mulia. Sekarang ni masa dah dekat nak kiamat. Bila datangnya pemuda dari timur tu, mana dah dekat dah. Dia tak lama dah. Jangan buat seminggu sekali lagi. Hari-hari mau gas di tempatan kita. Baru datang. Boleh ke dia pemuda dari timur? Subuh pun tak ada. Boleh? Orang jenis macam tu diangkat jadi pemuda dari timur. Boleh? Tak boleh. Quran tak tahu baca, faham lagi tak ada. Tiba-tiba jadi pemuda dari timur, diajar dalam satu malam.
Mana boleh dia ajar dalam satu malam? Mana ada Nabi yang diajar satu malam? Tak ada. Tiba-tiba pula Mahdi tu dia ajar dalam satu malam oleh Allah. Ini makna luar tabi'i manusia. Kita bukan jin tuan, kita bukan malaikat, kita manusia. Kita mesti melalui proses manusia lama. Jangan nak tengok Mahdi mana-mana situ. Nak? Mestilah Mahdi ni daripada dulu lagi orang yang diterima. Bukannya tiba-tiba pula dia muncul. Ini semua orang nak kuasanya orang. Nak nama, nak kuasa, nak dunia. Jangan ikut orang ni. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini rukun Islam yang pertama ni lah. Kalau betul orang Islam buat, dengan izin Allah semua akan jadi betul. Ini tak pernah lagi siapa-siapa Allah bagi faham ni. Kalau Allah bagi faham pada saya, maknanya saya ni lah tuan yang Allah mahu untuk digunakan untuk manusia ni jadi baik balik. Setelah lama jadi buruk sejak Nabi meninggal dunia. Sedia? InsyaAllah. Okey, Sufian berubah.